محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير ولا تعسر وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan kitab Biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Rosniati binti Mansur dan para barisan AJK-nya. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda, para syarikin, syuhada, alim ulama, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita dan mendapat berjalan dengan lancar walaupun Ustaz berada dalam kereta. Masya Allah, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal, mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Terima kasih pemuda syara kita pada pagi ini. Khususnya pada Puan Ros selaku Ketua Penyelaras untuk tim Gemenur Iman. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kalau ada di kalangan kita yang sakit ni Allah sembuhkan. Kalau ada di kalangan kita yang sedang menghadapi ujian, Allah bantu dan Allah ringankan ujian tersebut. Kalau ada di kalangan kita yang berhajat, mudah-mudahan Allah tunaikan hajat tersebut. InsyaAllah. Amin. Rabbal Alamin. Saya dalam perjalanan balik kampung. Kampung saya kat Pendah Pontian Johor je. Sebab itu Al-Jawhari. Allahumma salli doakan perjalanan saya selamat. Pergi dan balik. Ini hujan sepanjang jalan. Hujan tak apa lebat sangat tapi ialah hujan kira nampaknya semua gelap ni. Semua gelap. InsyaAllah bagi mereka yang sedang memandu, saya pun doakan untuk keselamatan semua. Mudah-mudahan sampai ke destinasi yang dituju insyaAllah. Okey. Pada pertemuan kita lepas, hari ni minta maaf sangat sebab saya dalam kereta tak dapat nak sharekan buku ni melalui skrin kita. Cuma saya harap semua ada buku biografi agung Rasulullah SAW ni supaya dapat mengikuti dengan mudah apa yang kita bicara pada kali ini insyaAllah. Okay. Hari ini kita nak bincang tentang zaman remaja Rasulullah SAW. Surat 51. Surat 51. Okay. Memasuki zaman remaja, baginda SAW mula mencari rezeki dengan mengembala kambing. Pakcik Nabi SAW, Abu Talib bukan orang senang. Bukan orang senang. Itu Abu Talib kata ketika mana Abdul Muttalib panggil semua anak-anaknya dan bertanya kalau ayah ni dah tak ada nanti siapa yang nak jaga Muhammad? Siapa nak jaga Muhammad? Ketika itu semua diam. Tak ada pun menyatakan tak apalah ayah biar saya jaga Muhammad.
Bila semua diam, lalu kata atuk Nabi SAW Abdul Muttalib kepada Abu Talib, atau nama betul dia adalah Imran bin Abdul Muttalib. Dia kata, ya Imran, Mat pilih engkau. Mat pilih engkau. Apa jawapan Abu Talib? Dia kata, wahai ayah, antara adik-adik yang lain ni, akulah yang paling miskin. Akulah yang paling tak banyak harta berbanding sahabat-sahabat yang lain, berbanding adik-adik yang lain. Kemudian, aku ni banyak anak. Wahai ayah, aku banyak anak. Aku takut tak boleh nak beri perhatian penuhnya pada Muhammad. Jawapan atuk Nabi SAW adalah, wahai Imran, wahai Abu Talib, Muhammad pilih engkau. Muhammad pilih engkau. Okay. Jadi, bila dia duduk dengan Nabi SAW, bukan duduk macam tu. Tapi dia bantu dia bantu pakciknya Abu Talib dengan mengambil upah mengembala kambing. Macam mana Muhammad tahu tentang mengembala kambing ni? Tahu macam mana Nabi Muhammad SAW ni tahu tentang mengembala kambing? Sewaktu dia duduk di perkampungan Bani Sa'ad, di bawah pemeliharaan Halimatus Sa'diyah, suami kepada Halimatus Sa'diyah namanya Al-Harith, ataupun gelarannya Abu Kabsah. Kerjanya memang mengembala kambing. Dia tak duduk main juga dengan kanak-kanak yang lain. Tapi Nabi Muhammad kan kita kenal daripada kecil. Nabi ni suka tolong orang kan. Nabi suka tolong orang. Jadi dia bukan duduk saja, tapi dia tolong walaupun usianya sangat kecil ketika itu, baru dalam 3 tahun, 4 tahun. Dia tolong bapa susuan dia lah. Okay. Suami kepada ibu susuan dia, Abu Kabsah ataupun Al-Harith, mengembala kambing. Jadi daripada situ dia dapat pengalaman dah mengembala kambing. Jadi bila dia dah remaja, dia bantu pakciknya Abu Talib untuk membiayai kehidupan dengan mengembala kambing. Jadi baginda pernah bertutur tentang dirinya. Aku dulu mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Beberapa kirat ni 22 kirat bersamaan 1 dinar. Jadi jumlah yang kecil lah sebenarnya. Kalau 1 dinar pun boleh beli kambing seko zaman tu. Zaman Nabi SAW boleh beli kambing seko. Bagilah 22 berapa? Mungkin dalam RM10, RM20 je lebih kurang macam tu. RM10, RM20 je upahnya. Sebulan, bukan setiap hari, sebulan. Untuk Nabi SAW mengembala kambing milik orang-orang Mekah. Okey. Rupanya, dengan mengembala kambing ni, dia tarbiyah secara tak langsung. Kepada semua para Nabi. Rupa-rupanya, kambing ini mewakili perangai-perangai manusia. Bukan senang gembala kambing sebenarnya. Ada kambing yang keras kepala, ada yang kambing buat hal sendiri, ada yang kambing suka dengki kawan-kawan dia, ada yang bila kita suruh masuk kandang, dia pergi menyempang ke tempat lain, kita dah kawal lah kat sini, ada lagi seekor pergi makan rumput kat tempat lain pula. Dia mewakili perangai-perangai manusia. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ra'al ghanam. Kata Nabi SAW, tidak diutus, ma ba'athallahu nabiyyan, tidak diutus oleh Allah seorang nabi itu, melainkan dia adalah pengembala kambing. Faqala ashabihi wa anta, dan bertanya sahabat-sahabat Nabi SAW kepada baginda SAW, termasuk kau juga ke ya Rasulullah? Dia kata, na'am, ya. Kuntu ara'aha ala qararita li ahli Makkah. Jadi aku juga mengembala kambing dengan upah beberapa kirat. Qararita ni beberapa kirat. Okay. Li ahli Mekah, kambing milik penduduk Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ni ada sahih. Hadis ni ada sahih. Jadi
dia mengambil upah untuk membantu membiayai kehidupannya bersama pakciknya, ya, Abu Talib yang miskin. Ya. Selama masa muda, Allah Subhanahu Wa Taala telah memeliharanya daripada perbuatan yang biasa dilakukan oleh pemuda sebayanya, seperti berseronok dan bermain. Jadi seusia muda Nabi SAW ni dah dipenuhkan dengan beruzlah, dengan duduk di lereng bukit, duduk di gua-gua, sebab Nabi tak nak duduk dengan kaum dia, sebab kaum dia ketika itu hidup dalam keadaan jahiliyah. Hingga kan ada yang bertawaf di Kaabah dengan bertelanjang bulat yang dilakukan. Jadi tak selesa Nabi SAW nak duduk di tengah-tengah kota Mekah. Sebab itu Nabi SAW lebih suka beruzlah ataupun menyendiri di lereng bukit ataupun di gua-gua yang ada di sekitar Mekah. Ini menjadikan secara tak langsung Nabi ini seorang yang pakar tentang gunung dan gua di Mekah. Itu dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Kenapa Nabi pilih Gua Thur? Sebab Nabi tahu Gua Thur ni jarang orang datang. Sebab Gua Thur ni nak daki pun 3 jam. Dan Gua Thur ni gua yang sempit. Boleh dimasuki 2 orang je. Kemudian Gua Thur ni gua yang banyak binatang bisa. Jadi orang tak tahu Gua Thur ni. Jabal Thur tahu sebab bukit besar kan. Tapi jarang orang nak naik ke Gua Thur. Sebab itu dalam peristiwa hijrah, kenapa Nabi SAW pilih Gua Thur? Sebab tempat yang selamat. Tempat yang selamat. 3 hari, 3 malam lamanya Nabi di Gua Thur kan. Sebelum Nabi melalui perjalanan ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Orang-orang kafir Quraisy kejar Nabi SAW kan. Itu disebut tentang tu. Okay. Dan Gua Thur ni dia ke arah yang jalan 4 km, tapi dia ke arah selatan. Sedangkan laluan nak ke Madinah adalah arah utara. Jadi orang kafir Quraisy kejar Nabi ikut jalan pedagang ke Madinah, ke Syam. Dah separuh jalan tak jumpa Nabi Muhammad, kan? Tak jumpa Nabi Muhammad Abu Bakar. Sedangkan Nabi SAW bersembunyi ataupun berlindung di Gua Thur dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu menjadikan dia seorang yang pakar tentang gunung dan gua-gua di Mekah. Okay. Baginda pernah bercerita tentang dirinya. Aku pernah menginginkan sesuatu yang biasa dilakukan pada zaman jahiliyah kecuali 2. Dan ketika itu pun dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya sehingga Allah memuliakan aku dengan risalah kenabian. Apa dia yang Nabi nak tu? Aku pernah berkata kepada teman-temanku yang sama-sama gembala kambing. Tolong jagakan kambing-kambingku kerana aku ingin berjalan-jalan di kota Mekah. Ketika aku sampai di rumah yang pertama di kota Mekah, aku terdengar nyanyian lalu aku bertanya, apa ini? Mereka berkata, pesta. Pesta keramaian. Lalu aku pun duduk mendengarnya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup telingaku. Lalu aku tertidur dan hanya tersedar apabila terkena bahang matahari keesokannya. Keesokannya. Itu disebut tentang. Okay. Nabi pernah juga. Nabi nak, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi nak dengar pesta-pesta ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tutup telinga Nabi dan Nabi tertidur. Sedar-sedarnya dah pagi dah. Okay. Kemudian disebut dalam ni bahawa pada malam berikutnya sekali lagi aku ingin mengulangi perbuatanku. Namun terjadi sedemikian rupa sekali lagi. Setelah itu aku tidak pernah menginginkan keburukan. Jadi Nabi SAW ni dia sejak kecil lagi telah terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata maksum selepas kenabian, tak. Nabi SAW ni maksum. Sebelum daripada kenabian, Nabi dah maksum dah. Nabi terpelihara daripada segala perbuatan keji lah ataupun perbuatan dosa. Okay. Sebenarnya kalau kita pergi dengar lagu-lagu ni, apa hukumnya? Hukumnya harus sebenarnya. Cuma kita tahulah bila pesta-pesta orang-orang Mekah ni, pertama sekali
takkan tertinggal daripada pesta-pesta orang Quraisy Mekah ni adalah pertama arak, akan dihidangkan arak. Kemudian apa? Wanita-wanita. Jadi pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Mungkin muzik-muzik yang melampau. Kemudian lirik-lirik lagunya memuja berhala-berhala, memuja wanita, memuja dunia. Sebab itu baginda SAW cuba macam, yalah, keinginan hati manusia kan. Bila remaja kita kan nak hiburan. Nak hiburan. Jadi kita pun nak berhibur lah. Tapi Nabi SAW Allah pelihara dengan Allah tutup telinga Nabi SAW dan Nabi tertidur. Nabi tertidur. 2 kali Nabi cuba untuk nak pergi dengar majlis tu. Okay? Selepas itu Allah kira macam cabutlah keinginan daripada perkara-perkara yang lara seumpama tu. Jadi macam anak remaja kita kan, nak dengar lagu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma kena pastikanlah lagu-lagunya tu tidaklah berunsur syirik. Kemudian Allahumma salmat, lagu-lagu tu tak adalah memuja perempuan ke, yalah, memuja perempuan secara berlebihan lah maksudnya. Ni kadang-kadang kita macam memuja perempuan lagu Sumaya kan, tu perempuan juga. Tapi kan, jadi Allah SWT boleh tak boleh? Boleh, tu boleh. Habis lagu popular sekarang sudah Tiara tu kan. Lagu Tiara boleh tak Ustaz? Boleh. Dia tak adalah yang melampau. Kan dia cerita Tiara menggamit zaman persekolahan kan. Jadi dia imbau kembali zaman di sekolah dulu dengan seorang perempuan. Itu boleh, tak ada masalah. Cuma janganlah yang sampai memuja yang macam sampai melampau-lampau. Jadi dengan muzik hukumnya harus. Kalau melalaikan sampai lupa Allah, lupa solat, itu hukumnya haram. Tapi Nabi SAW, dia seorang manusia sangat istimewa. Bukan manusia biasa macam kita. Dia manusia istimewa. Jadi Allah dah sediakan Nabi SAW untuk jadi Nabi sebelum lahir lagi sebenarnya. Sebelum lahir. Allah jaga keturunan Nabi, bukan lahir daripada zina. Jadi Nabi SAW naik Abdullah naik Abdul Muttalib naik Hashim bin Abdul Manaf atas tu. Semua itu adalah dia bukan daripada zina. Keturunan bukan daripada keturunan zina. Maksudnya semua perkahwinan yang telah disyariatkan dalam agama yang sebelum-sebelum ni lah. Agama Hanif yang seumpama ni kan. Tak pernah ada di kalangan keluarga Nabi SAW ke atas. Ke atas maksudnya bapa, atuk, moyang yang ke atas. Kalau ke tepi, pakcik, ke kiri, makcik tu ada. Tu ada. Ada. InsyaAllah tu masih suka dengan muzik. Boleh, tak ada masalah dengan muzik, hukumnya harus. Yang hadis kata yang bertali dan yang bertiup tu haram tu, hadis tu dhaif. Hadis dhaif maksudnya boleh kita nak beramal, tak nak dengar, tapi kita manusia ni perlukan hiburan sebenarnya, perlukan hiburan. Jadi pilih hiburan yang diluluskan oleh syarak. Itulah. Jadi kenapa Nabi ditidurkan oleh Allah SWT? Sebab Allah telah memelihara Nabi SAW. Selesai. Okey. 3 cara Nabi SAW ni dipelihara oleh Allah yang disediakan untuk menjadi seorang Nabi adalah pertama, pembelahan dada Nabi SAW. Yang kedua, terpelihara daripada perkara-perkara yang lemah. Yang sia-sialah kan. Dan yang ketiga, Allah tanamkan dalam hati Nabi SAW sifat Al-Amin. Sifat amanah. Sifat amanah. InsyaAllah. Jom kita bincang pada tajuk seterusnya adalah gelaran Al-Amin. Muhammad SAW membesar menjadi pemuda yang dikenali dengan kejujurannya. Hingga kan beliau mendapat gelaran Al-Amin di kalangan masyarakatnya. Yang bererti orang yang boleh dipercayai. Kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, Nabi meminta kepada sepupunya, menantunya, sahabatnya, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah,
untuk menggantikan tempat tidurnya satu sebagai strategi untuk mengelirukan pemuda-pemuda Quraisy yang sedang mengepung rumah Nabi SAW, Jadi kalau mereka mengendap tengok di tempat pembaringan Nabi dah tak ada orang, mungkin dia akan serbu masuk. Jadi Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Nabi SAW dengan berselimut. Di bawah selimut Nabi SAW. Okay. Dan Nabi keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu malam tu. Okay. Selain daripada itu sebenarnya, ada perkara yang lebih besar yang diamanahkan kepada Sayyidina Ali untuk memulangkan kembali barang-barang berharga milik orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi SAW perintahkan, wahai Ali, Anis narai dia punya harta-harta yang diamanahkan kepada Nabi. Bermaksud orang-orang kafir Quraisy ni, walaupun dia memusuhi Nabi SAW, dia tak percaya tentang kenabian Nabi SAW. Tapi dalam masalah amanah, percaya untuk diamanahkan barang-barang berharga milik orang-orang kafir Quraisy, mereka ni tak ada orang lain yang boleh dipercayai. Kita macam pelik lah sikit. Kau tak percaya Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi. Tapi dalam masalah kau suruh Nabi Muhammad pula simpan harta-harta yang berharga, kan? Kalaulah kau tak percaya Muhammad, mesti kau tak percaya juga untuk barang-barang yang berharga disimpan di rumah Nabi SAW. Kan? Dan itu 3 hari 3 malam namanya. Sayyidina Ali dalam sejarah itu nama Abu Jahal. Abu Jahal simpan duit dengan Nabi SAW 1 juta. Okay. Abu Lahab pula. Abu Lahab simpan apa? Simpan emas. Kan berapa kilogram dengan Nabi SAW. Macam tu. Jadi Sayyidina Ali pagi-pagi dia pergi cari ni Muhammad suruh serahkan balik kan kau. Ni Nabi Muhammad SAW suruh pulangkan balik harta ni. Tu dia tu sampai tu. Oh banyaknya, tak adalah, ini sekadar ni je. Sekadar Allah masuk Ustaz. Sekadar Allahumma salli asmat. Sekadar saya sebut je, bukan sejuta macam tu lah tapi barang-barang berharga. Bila berharga mahal lah kan. Bila berharga mahal lah. Sebut tentang insyaAllah. Okay, jom. Sebab itu dalam peristiwa bila Nabi SAW diperintahkan oleh Allah berdakwah secara terang-terangan, kan, Nabi SAW naik di atas Bukit Sofa. Nabi memanggil semua, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai orang-orang kafir Quraisy, dia kata. Bagaimana kalau aku katakan di belakang bukit ini, ada riwayat kata di belakang Jabal Kubais, ada riwayat kata di belakang Bukit Sofa. Jadi Bukit Sofa dulu tinggi lah kan. Bukan sebagaimana yang kita sekarang ni sa'i Sofa wal Marwah tu. Bukit Sofa tu pun tinggal sikit je kan. Dulu memang tinggi lah kan. Tinggi. Okay. Sebab itulah Sayyidatina Siti Hajar. Dia berlari daripada Sofa ke Marwah. Tinggi bukitnya. Bukan rendah. Sekarang ni dah ditara, dah diratakan dah. Jadi nampak rendah lah kan. Jadi kata Nabi SAW, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai kaum Quraisy, dia kata, bagaimana kalau aku katakan di belakang bukit ini ada tentera yang sedang bersiap sedia untuk memerangi kita. Adakah kamu semua percaya? Ketika itu semua cakap, wahai Muhammad, kami percaya. Sebab kamu tak pernah berbohong. Kamu seorang yang Al-Amin. Nanti gelarannya. Kamu seorang yang sangat amanah. Sangat amanah. Sebab itu Nabi dapat gelaran Al-Amin ni bukan diberikan oleh Allah sahaja, tapi masyarakat Nabi yang memberikan gelaran Al-Amin. Muhammad mana? Muhammad Al-Amin. Maksudnya apa? Muhammad mana? Muhammad yang boleh dipercayai tu. Tengok tingginya pandangan masyarakat Nabi SAW kepada Nabi. Kalau kita kan kecil-kecil dah membohong dah. Kecil-kecil dah ni, orang tak percaya. Ada yang kisah seorang pengembala kambing tu kan, dia tipu orang kampung kan. Dia cakap, harimau, tolong harimau kan. Tolong harimau kan. Orang kampung datang. Mana harimau? Lepas tu dia ketawa. Tak ada, sebenarnya aku main-main je. Tak ada harimau pun kan. Okay.
Marah orang kampung. Baliklah. Okey. Kali kedua, dia buat lagi tolong harimau kan. Orang kampung datang lagi sebab mungkin yang pertama tu dia main-main. Kali ni betul-betul. Kali ni betul-betul. Orang kampung keluar dia pun gelak. Dia kata tak ada, tipu je kan. Okey. Allahumma salli Muhammad. Tapi kali ketiga bila dia kata harimau betul datang, nak makan kambing dia. Tolong harimau tu lah. Orang kampung dah tak datang lah. Tak percaya dah. Tak percaya dah. Sebab tu anak-anak kita ni sebenarnya kena tarbiyah dia. Kalau dia tak puasa tak apa. Tak puasa tak apa. Tapi jangan tipu. Tanya puasa tak? Puasa. Kita pun tahu dia tak puasa ni. Dalam apa nama? Dalam peti ais, tu hati-hati para suami semua. Para suami kadang-kadang isteri ni dia penuhkan semua air kat dalam botol air dekat dalam apa? Peti ais tu sebab dia tahu nak buka nanti nak biar air sejuk sikit kan. Dia ukur tu. Kalau botol air ni dia ukur dah. Dia ukur. Kurang sikit je dia tahu siapa minum. Kurang sikit je air tahu siapa minum. Okay. Jadi para suami yang nak curi-curi minum tu kena isi balik kita penuhkan balik. Tak pasal-pasal anak yang kena marah nanti kan. Okay. Kita tahu dah. Tiba-tiba kita kata contohnya, puasa tak puasa? Tadi minum ke? Tak minum. Tak cakap dia. Kalau minum pun mak tak marah. Kamu tak wajib lagi puasa. Kalau dah tak larat sangat, ada kelonggaran untuk buka. Tapi yang mak tak suka adalah jangan tipu. Jangan tipu. Kalau kamu tak puasa, mak tak marah. Tapi kalau kamu tipu, mak marah. Itu ada peribahasa pantun, peribahasa Melayu kan. Siakap senohong gelama ikan duri. Cakap bohong, lama-lama mencuri. Lama-lama mencuri. Dari sudut psikologi pun, satu kajian ada buat seminar-seminar untuk remaja kan, untuk kanak-kanak tentang tarbiyah Nabi kepada anak-anak ni. Okey. Dari sudut psikologi kata, kalau anak yang berbohong kita hukum pukul ke, kita rotan ke, kan, anak itu akan terus berbohong. Sebab dia tak nak sakit, jadi dia akan terus berbohong. Jadi kalau kita hukum dia kerana berbohong, kita sebat dia kerana berbohong, kita rotan dia kerana berbohong, dia akan terus berbohong sebab dia tak nak rasa sakit. Dia tak nak rasa sakit. Sebab itu dia terus berbohong. Bagaimana cara kita nak Allahumma salli, kita nak tarbiyah anak-anak yang berbohong ni? Macam nak hukum dia? Hukum dia adalah peluk dia, kemudian nyatakan tentang rasional kenapa tak boleh bohong, kenapa tak boleh berbohong, apa keburukan dia kalau kita berbohong. Tu. Jadi anak-anak yang berbohong dia tak boleh hukum, tak boleh hukum dengan tak boleh sebab, tak boleh rotan. Sebab dia akan terus berbohong. Itu dari sudut psikologi. Ya, Nabi Muhammad ni bila dia naik atas bukit Safa, kemudian dia kata, bagaimana kalau aku katakan di belakang bukit ini ada tentera yang sedang bersiap sedia untuk memerangi kita, adakah kamu percaya? Semua kata, wahai Muhammad, kami percaya sebab kamu tak pernah berbohong. Kamu Al-Amin. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah bahawa aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kamu semua daripada api neraka Allah. Ketika itulah pakcik Nabi SAW yang namanya Abu Lahab, atau nama betul dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia bukan adik-beradik seibu sebapa dengan Nabi SAW. Dia adik-beradik sebapa je. Dia bukan seibu. Sebab kalau Abdullah tu ibunya Fatimah binti Umar. Tapi kalau Allahumma salli alaihi wasallam, kalau yang Abu Lahab ni dia punya ibunya Lubnah. Lubnah. Sayyidina Hamzah pun bukan adik-beradik seibu sebapa dengan Nabi SAW. Sayyidina Hamzah ni adik-beradik sebapa sahaja, sebab ibunya nama dia Halah. Halah. Yang seibu sebapa dengan Nabi SAW adalah Abu Talib, Imran tadi tu. Itu seibu sebapa dengan ayah Nabi, Abdullah.
Itu disebut tentang Allahumma salli Muhammad, tentang tu Okey. Jadi bagi masyarakat Kota Mekah, tidak ada orang yang boleh dipercayai lebih daripada Muhammad Al-Amin. Oleh kerana itu, Abu Talib mencadangkan kepada Khadijah binti Khuwailid, seorang businesswoman yang sangat terkenal dan sangat kaya di Mekah, untuk menjadikan Muhammad sebagai orang yang boleh dipercayai ataupun orang yang dipercayai dalam perniagaan. Cadangan itu diterima dengan serta-merta sebab seluruh masyarakat Arab ketika itu kenal siapa Muhammad. Sebab itu dalam Quran disebut bahawa orang-orang Arab Quraisy ni lebih mengenali Muhammad daripada anak-anak mereka sendiri. Kalau ada anak orang Quraisy ni yang macam degil sikit kan, tak dengar cakap, dia akan marah anak dia dengan apa? Cubalah ikut macam Muhammad tu. Cuba boleh baik macam, boleh tak kau ni ikut perangai Muhammad sikit? Semua macam tu. Semua ibu-ibu, ayah-ayah yang kalau marah anak dia, mesti dia akan cakap, cuba ikut Muhammad tu. Tengok baiknya tu kan. Sebab itu disebut dalam Quran bahawa orang-orang Quraisy ni lebih mengenali Nabi Muhammad lebih daripada anak-anak mereka sendiri. Tapi kenapa mereka Allah SWT tak boleh terima Nabi bila Nabi bawa agama daripada Allah SWT, iaitu agama Islam kan. Mereka terus tuduh Muhammad sesat, Muhammad orang gila, Muhammad ni tukang sihir. Itu disebut tentang tu insya-Allah. Okey. Jadi pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW memulakan perjalanan untuk berniaga, memperniagakan barang dagangan milik Khadijah, wanita kaya di Kota Mekah yang amat disegani. Okay. Untuk memudahkan pekerjaannya, Khadijah mengirimkan orang suruhannya, iaitu Maisarah. Kita kalau Maisarah perempuan kan, Maisarah ni lelaki. Maisarah ni lelaki. Nanti kalau tengok macam mana Nabi pergi dengan Maisarah pula kan. Tak, Maisarah ni lelaki. Macam kita kata Huzaimah. Huzaimah tu perempuan kan kalau kita kan. Yang pakai nama Huzaimah ni perempuan, tapi Huzaimah tu lelaki. Okay. Kemudian siapa lagi? Huzaifah. Huzaifah biasa kita bagi nama tu untuk perempuan. Tapi Huzaifah tu lelaki. Macam tu keadaannya. Okay. Jadi Khadijah mengirimkan orang suruhannya bernama Maisarah untuk bersama dan membantu Muhammad. Kesopanan pemuda bergelar Ar-Am ini, kejujuran dan kecerdikannya dalam berdagang menarik perhatian Maisarah. Jadi Maisarah selalu menceritakan tentang kebaikan Nabi Muhammad SAW ni kepada majikan dia lah. Itu Khadijah. Muhammad ni bestnya dengan dia kan. Oh, dia akhlak dia manis muka. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, okey, antara akhlak Nabi SAW adalah wala sahaba fi wala sahha wa sahaba fil aswaq. Antara akhlak Nabi SAW, kata Aisyah, Nabi tidak pernah berteriak di pasar. Kalau kita jual apa nama durian, okey, borong. Mari singgah, beli durian musangking, durian apa semua kan. Borong. Kan, macam tu. Kita akan berteriak tarik orang untuk datang ke kedai kita kan. Itu tidak pernah dilakukan Nabi SAW, sebab itu jauh daripada akhlak yang terpuji. Apa yang Nabi lakukan apa? Apa yang Nabi lakukan? Nabi duduk depan kedai, Nabi senyum. Nabi sapa orang, senyum. Itu yang menarik orang datang ke kedai. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, salah satu cara berniaga yang terbaik, cara berniaga yang baik adalah duduk di hadapan kedai dan lemparkan senyuman pada semua. Itu yang terbaik. Orang nak singgah, senyum. Orang tak nak singgah, jangan tarik muka masam macam tu, tak. Senyum juga, senyum insya-Allah. Selain senyum tu sedekah, dia memberikan aura kepada orang yang lain. Jadi insya-Allah dengan tarikan senyuman yang menarik tu, datang singgah ke kedai tu. Nabi SAW tidak pernah berteriak di pasar. Ni akhlak baginda SAW. Okey. Jadi Maisarah selalu ceritakan tentang kebaikan Nabi SAW sehingga kan Khadijah tertarik dengan Nabi SAW. Nanti kita akan bincang tentang bab perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Okey. Duduk depan kesya pun masam sebab kita ambil duit orang. Bila ambil duit orang kan, kita kena beri servis yang terbaik, bukan sekadar servis apa nama
makanan je. Kita kena dengan senyuman sebenarnya, dengan senyuman. Itu yang boleh menarik orang datang balik ke kedai kita kan. Ini tengok tan masam je kan. Okay. Sebab itu banyak kita kena belajar sebenarnya akhlak ni. Akhlak dalam berniaga banyak contohnya Allahumma salli ala Muhammad. Orang tengah makan janganlah sibuk nak menyapu. Ni orang nak menyapu, orang nak makan sibuk dia nak menyapu. Kan? Saya pernah sekali Allahu Akbar. Saya cakap, boleh tak buat benda ni nanti bila dah tak ada orang ni. Ni dah lah menyapu dia pakai apa nama yang sabun macam macam chemical lah, chemical dia nak ni kan. Saya cakap Allah, bau dia macam mengganggu kita nak makan, macam mana nak makan ni kan. Boleh tak tolong lepas ni tak ada ni baulah menyapu. Ni kita nak makan sibuk dia nak menyapu kat bawah. Seolah macam halau kita. Cepat balik kan. Allahu Akbar tu jangan macam tu Sebab itu pentingnya akhlak dalam berniaga sebenarnya. Ni sangka baik je dia nak buat pahala. Okey, insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus jadi kalau kita bincang nanti tentang perkahwinan Nabi dengan Khadijah, bagaimana Khadijah ni tertarik dengan Nabi SAW kan. Sehingga kan Khadijah ni menyatakan keinginan dia untuk mempersuamikan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia beritahu kepada Khadijah, dia beritahu kepada Maisarah. Jadi Maisarah jumpa pakcik Nabi Abu Talib. Dia kata, tuan aku, majikan aku, Khadijah, berkenan sangat dengan Muhammad dan dia kalau boleh, dia nak Nabi Muhammad jadi suaminya kan. Okay. Selama ni kita mungkin dengar Khadijah tu yang Allah SWT, Khadijah yang melamar Nabi, meminang Nabi. Tak, Khadijah hanya menyatakan keinginannya kepada Nabi melalui Maisarah. Maisarah jumpa pakcik Nabi Abu Talib. Jadi Abu Talib datang dengan Saidina Hamzah, pinang apa nama? Khadijah macam tu macam tu istilahnya. Bukan Khadijah bawa rombongan, bawa dulang apa semua pergi merisik Nabi. Tu macam terbaliklah kan. Terbalik tak. Okey. Insya-Allah. Tu sebut tentang okey. Alhamdulillah dapat ilmu banyak kita hari ni. Ilmu macam mana nak berniaga kan. Ilmu nak berniaga. Okey. Selesai insya-Allah. Okey. Kita masuk sikit masa muda Al-Amin dengan risalah ilahiyah. Ni benda ni panjang tapi saya cuba ringkaskanlah ataupun kita sambung nanti pertemuan kita akan datang. Okey. Sejak zaman kanak-kanak sehingga mencecah usia dewasa, Muhammad dikenali oleh masyarakat sebagai seorang yang memiliki kepribadian yang agung, jujur, bersopan santun, gemar menolong mereka yang memerlukan. Saya ulang sekali lagi yang saya pernah sebut sebelum ni. 3 sifat Nabi SAW semasa kanak-kanak yang sangat senangi oleh orang-orang Mekah. Apa dia? Yang pertama adalah Nabi ni seorang yang amanah. Okay. Yang kedua, Nabi SAW tidak pernah berbohong. Okay. Yang ketiga adalah baginda suka menolong orang. Kalau ada makcik balik daripada pasar bawa barang banyak, orang yang pertama berlari tolong makcik ni angkat barang sampai ke rumahnya adalah Muhammad. Itu memang daripada kecil Nabi macam tu perangai dia. Nabi suka tolong orang. Orang kalau bawa barang banyak nanti dia tolong. Atakan kalau orang nak naik atas unta pun Nabi lah yang cari apa-apa untuk memudahkan dia memijak untuk naik. Itu memang terkenal lah. Itu terkenal. Okay, terima kasih Farhana atas nota tu. Pertama Nabi amanah, yang kedua tak pernah berbohong, yang ketiga suka menolong orang. Suka menolong orang. Okay. Dan baginda seorang yang berjiwa besar. Ketinggian akhlak baginda SAW membuatkan bangsa Arab kagum. Khususnya suku kaum Quraisy di Mekah. Berbeza para pemuda dan masyarakat di zaman itu. Muhammad tidak tertarik dengan kehidupan yang hanya mengejar kesenangan dunia. Putera Abdullah bin Abdul Muttalib ini gemar menyendiri di lereng-lereng gunung atau di Gua Hira untuk menghindari kehidupan syirik dan menyibukkan diri dengan beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ni dia ibadah apa yang dia buat? Sedangkan tentu kan belum lagi. Okey, belum Allahumma SWT belum disyariatkan tentang solat, belum Al-Quran pun
belum turun kepada Nabi SAW. Tapi apa yang amalan yang dibuat? Apa ibadah yang dibuat? Dia adalah atuknya, pakciknya, kemudian ayahnya, ibunya kan beragama Hanif. Jadi sebelum turunnya agama Islam, Nabi Muhammad ni beragama Hanif lah. Itu Hanifam Muslimah. Agama Hanif tu agama Islam. Agama Hanif tu agama Islam. Agama Nabi Ibrahim AS. Agama Nabi Ibrahim AS. Okey, sebab itu dia membantu atuknya Abdul Muttalib untuk membangunkan kembali ataupun menghiaskan atau memperelokkan Kaabah. Kemudian dia memberi makan kepada jemaah haji yang datang, jemaah haji yang datang yang meneruskan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu disebut tentang tu Okey. Muhammad biasanya pergi ke Gua Hira dengan membawa bekal dan akan turun ke kota Mekah jika bekalannya habis. Jadi 2 hari sekali. Nabi bawa bekal ni untuk 2 hari. Duduk dekat Gua Hira, kemudian habis Nabi turun, ambil bekalan lagi naik atas. Jadi setiap 2 hari Nabi turun, bukanlah tinggalkan Khadijah macam tu je. Kan tak. Nabi turun juga 2 hari turun macam tu insya-Allah. Okey. Pergi ke Gua Hira untuk beruzlah dan bermunajat di tempat yang tempat yang sepi itu dan akhirnya menjadi kegiatan rutin pemuda bergelar Al-Amin. Di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menemui ketenangan sendiri yang tidak didapati di kota Mekah. Akhirnya pada suatu hari ketika usianya mencecah 40 tahun, saat berada di Gua Hira, Muhammad SAW mendengar suara yang mengajaknya untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Kisah ni Nabi waktu berada di Gua Hira tu Nabi lihat di ufuk timur. Satu makhluk yang sangat besar. Itu malaikat ni kalau dia dengan wajah sebenar dia diberitakan dalam hadis malaikat Jibril di belakangnya ada 600 sayap. Jangan bayangkan sayap burung pula kan. Saya burung kecil-kecil macam tu kan. Tak. Kata Nabi SAW, hadis daripada Anas bin Malik, satu sayap malaikat Jibril ni bila dibuka, panjangnya timur dan barat. Panjangnya timur dan barat. Setengah riwayat kata bila dikembangkan sayap malaikat ni, siang boleh bertukar menjadi malam. Siang boleh bertukar menjadi malam. Jadi sangat besar. Jadi makhluk yang sangat besar yang dilihat di ufuk timur ni, di kaki langit ni. Binatang apa ni? Sebenarnya dia bukan binatang. Raksasa apa ni? Dia bukan raksasa. Dia adalah makhluk Allah SWT yang namanya Malaikat Jibril AS. Kan? Jadi makhluk yang besar itulah yang datang kepada Nabi SAW dan memeluk Nabi. Baginda SAW melihat Jibril dalam wajah yang sebenar 2 kali. Yang lain semuanya dia akan bertukar wajahnya kepada wajah manusia dan biasanya wajah yang dipilih oleh Malaikat Jibril adalah wajah sahabat Nabi SAW namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi. Okay, nama seorang sahabat Dihya. Dihya ni handsome. Dihya ni handsome orang. Itu kalau Malaikat Jibril datang, bisalam dan ketuk pintu kan. Ketuk pintu. Aisyah selalu terkeliru. Dia kata, ya Rasulullah, Dihya datang. Lalu kata Nabi SAW, itu bukan Dihya. Itu sahabatku Jibril. Suruh dia masuk. Okay. Jadi Dihya ni seorang sahabat yang sangat tampan, handsome. Handsome. Okay. Allahumma salli asmat. Jadi itu yang pertama ketika Allahumma salli yang Nabi lihat jelas wajah Jibril atau berbentuk Jibril dengan rupa yang sebenar 2 kali. Yang pertama ketika turunnya wahyu 17 Ramadan yang di Gua Hira tu. Okay. Yang kedua ketika malam Isra' dan Mi'raj. Ketika malam Isra' dan Mi'raj. Jadi malaikat Jibril Nabi melihat wajah sebenar atau rupa sebenar malaikat Jibril 2 kali ketika turun wahyu di Gua Hira. Yang kedua adalah ketika malam Isra' dan Mi'raj. Ketika malam Isra' dan Mi'raj.
Yang lain semua malaikat Jibril bertukar kepada wajah manusia, wajah manusia. Dan wajah yang selalu Nabi SAW ubah bila wajah selalu malaikat Jibril ni adalah wajah Dihya Al-Kalbi, Dihya Al-Kalbi. Itu disebut tentang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi makhluk Allah yang besar ni, kalau kita pergi ke Gua Hira, Jabal Nur, di sebelah Jabal Nur tu ada lagi satu bukit yang tinggi, bukit yang besar, lebih besar daripada Jabal Nur. Okay. Bukit itu adalah Jabal Jibril, Bukit Jibril ataupun Gunung Jibril. Sewaktu malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan memeluk Nabi, bukit itu terlindung dengan tubuh badan Jibril AS. Sebab itu dinamakan bukit itu dengan Jabal Jibril. Jabal Jibril. Okay. Dan itulah yang memeluk Nabi SAW dan kata, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nabi bila malaikat Jibril suruh Iqra, Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Aku tak boleh baca. Dipeluk lagi Nabi, diperintahkan lagi kepada Nabi SAW, Iqra. Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nabi tak boleh baca. Nabi tak boleh baca. Okey. Sampailah kali ketiga, Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat Jibril. Sebab itu ada yang mengkaji, dan saya pun pernah juga buat kajian tentang ciri-ciri tarbiyah ataupun bagaimana pembelajaran cara Jibril AS. Saya pernah bentang dengan guru-guru dulu. Bagaimana cara malaikat Jibril mengajar Nabi. Sebab itu bila kita jadi guru, kena bawa hati macam ibu, macam ibu. Kalau ada di kalangan anak kita yang mungkin dia terkebelakang sikit dengan adik-adik yang lain, kita bukan boleh beza-bezakan kan, tak boleh kan. Kita kena peluk dia, kena perhatian lebih sikit kan dia. Jadi rupanya pelukkan ni. Tapi cikgu-cikgu jangan peluk anak murid yang sekolah menengah tingkatan 5, jadi isu pula nanti. Kan? Peluk yang kecil-kecil ni. Yang sekolah tadika, dari 1 darjah 2 tu boleh lagi lah kan. Lepas tu janganlah peluk yang darjah 4, darjah 5 tu dah besar juga dah. Ni tentang yang 5 lagi peluk dia. Tak boleh lah. Dia peluk tu dengan baru masuk paper. Okey. Allah SWT peluk tu dengan kasih sayang. Peluk dengan kasih sayang. Ini yang dilakukan oleh Jibril. Okey. Kalau kita kan, bila Nabi SAW kata, ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca. 2 kali Nabi cakap, aku tak boleh baca. Kali ketiga Nabi cakap, aku tak boleh baca. Mungkin ketika itu malaikat Jibril kata, okeylah, tak apa Muhammad, kau balik dululah. Pergi belajar dulu, nanti bulan depan aku datang lagi kan. Tapi kenapa tak macam tu? Kenapa terus-menerus malaikat Jibril AS peluk Nabi dan minta Nabi baca? Sebab Allah telah mengkhabarkan kepada malaikat Jibril bahawa Nabi SAW boleh baca. Boleh baca. Sebab itu Iqra yang kedua dalam surah Al-Alaq, rujuk dalam tafsir. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu betul. Itu memang suruhan, perintah. Baca wahai Muhammad. Tapi bila Nabi dah boleh ikut, boleh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat seterusnya adalah Iqra wa rabbukal akram. Jadi Iqra yang kedua bukan lagi bacalah wahai Muhammad, tapi bermaksud teruskan bacaan kamu wahai Muhammad dan bersyukurlah kepada Tuhan kamu yang maha mulia sebab telah menjadikan kamu sebagai seorang yang boleh membaca. Jadi Nabi ni ummi, Nabi butuh huruf, bukanlah butuh huruf Nabi sampai Nabi wafat. Dalam kitab Khasaisun Nabi dia sebut Nabi ni tak boleh membaca sebelum turun wahyu. Jadi wahyu pertama yang Nabi dapat di Gua Hira tu telah menjadikan Nabi sebagai seorang yang boleh membaca, bukan lagi ummi. Okey. Itu pendapat pertama lah. Pendapat yang kedua ada kata Nabi ni ummi, buta huruf, walaupun telah turun wahyu Nabi tetap buta huruf juga dengan alasan maksudnya hujah itu adalah sebagai senjata untuk melemahkan dakwaan orang-orang kafir Quraisy bahawa Al-Quran itu adalah karangan Muhammad, Al-Quran itu adalah tulisan Muhammad. Okey, itu sebut tentang tu. Jadi ada 2 pendapat jugalah. Tapi pendapat yang
yang lebih kuat adalah Nabi ni bila turun wahyu yang pertama, dah Nabi tak butuh huruf dah. Nabi tak butuh huruf. Nabi dah boleh baca. Nabi dah boleh baca. Itu disebut tentang tu insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Dia ada kisah lagi nanti insya-Allah kita sambung tentang ni sebab Allahumma salli ala Muhammad. Kisah ni panjang. Saya pun dalam perjalanan, okey. Bukan kurang selesa jadi takut yalah, kita biasalah kalau cakap dekat dalam kat rumah duduk dekat kursi, lepas tu berhadapan dengan skrin, lepas tu yalah selesa sikit. Dalam kereta ni agak kurang selesa kan, agak kurang selesa. Takut penyampaian pun tak selancar mana, dan takut bila tak lancar, kefahaman kita pun akan terjejas kurang sikit. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbincangan kita. Ada baki 5 minit lagi ni insya-Allah. Kalau ada soalan dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, hari ni kita sampai page 53 betul? Ya, betul. Sekejap saya sebut balik. 50 tak? 50 55. 55. Kita start tadi 53. Ya, betul. Maaf, salah tengok. 53 sorry, 53 gambar. Kita Alhamdulillah. start tadi 50. Kita start sampai 55 Okey, cuba bayangkan gambar ni. Gambar yang diambil pada tahun 1839 Masihi. Ni oleh orang Turki. Orang Turki. Cuba bayangkan, nampak sekeliling ni masih banyak lagi rumah-rumah. Rumah-rumah macam ni. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Cuba bayangkan waktu Nabi SAW. Rumah-rumah ketika tu taklah setinggi ni. Rumah-rumah ketika tu ada rumah yang 2 tingkat. Ada rumah yang 2 tingkat. Ada rumah yang setingkat. Banyak ke setingkat lah. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang Nabi tinggal di Madinah sewaktu sampai hari pertama sampai di Madinah tu. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari 2 tingkat. Dan diberitakan Abu Ayyub Al-Ansari tak pernah naik tingkat kedua rumahnya sepanjang Nabi ada dalam rumah. Sebab dia tak nak, dia nak muliakan Nabi, dia tak nak, dia lebih tinggi daripada Nabi. Jadi rumah dia 2 tingkat. Jadi Nabi tidur kat bawah, Nabi tak tidur atas, Nabi tidur bawah sebab memudahkan Nabi SAW, tak perlu naik tangga. Okey. Lepas tu sejak Nabi ada kat dalam rumah, dia tak pernah naik kat tingkat 2. Abu Ayyub Al-Ansari kan. Sampailah Nabi bina masjid dan Nabi bina rumah dia sendiri. Okey. Allahumma salli ala Abu Ayyub Al-Ansari, rumah dia makamnya di Turki. Itu pun dia berwasiat kepada ahli keluarga dia, kalau dia meninggal tolong kebumikan jenazah dia di Istanbul, di Konstantinopel, Istanbul lah. Sebab dia nak dengar tapak kaki tentera-tentera yang dijanjikan oleh Nabi SAW tu, raja yang baik dan tentera-tentera yang terbaik. Itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya. Boleh, insyaAllah, silakan. Tentang yang Ustaz kata yang lara tu. Saya pernah ialah daripada kecil arwah ayah saya tak benarkan saya bermain alat muzik. Apa-apa alat muzik pun dia tak benarkan lah. Sebab dia kata boleh melalaikan lah. Dia kata dia tak beritahu dengan detail lah, tapi dia kata dia tak benarkan, itu je. Dia tak suka, dia kata menyanyi pun tak boleh, apa semua tak boleh lah, kebudayaan ni. Jadi masa tu kecil-kecil kita tak ada kemudahan kompang dan sebagainya. Yang banyak adalah lebih kepada alat muzik dan datang daripada barat lah. Yang bertali, pakai kayu gendang semua tu kan. Jadi saya nak tanya Ustaz, adalah orang kata sebab kita banyak sangat pendapat dan kadang-kadang ialah kita ni manusia biasa, banyak jugalah, maknanya kekeliruan tu sangat banyak lah. Ada yang kata kalau mengikut hadis, dia kata mengikut sebenarnya, dia kata masa Nabi Muhammad SAW tu disambut di Madinah tak ada pun dikatakan bahawa disertai dengan alat-alat muzik. Hanya daripada mulut para penduduk Madinah yang asal di situlah. Jadi saya nak tanya Ustaz lah, sebenarnya adakah alat muzik yang bertali itu haram didengarkan?
haram juga kita belajar. Macam mana Ustaz? Okay, tak? Saya Gini. tak tahu adakah dilarang dan sebagainya macam mana? Okay, Ustaz. gini. Hukum asal muzik adalah harus. Hukum asal dia harus. Okay. Kalau melalaikan baru jatuh hukum haram. Melalaikan daripada ingat Allah, melalaikan daripada solat, itu baru ingat Allah. Jadi selagi mana muzik tu tidak melalaikan dan melalaikan, hukumnya harus. Hukumnya harus satu. Yang kedua, semua alat muzik hukumnya harus. Semua alat muzik hukumnya harus. Okey. Kecuali juga sama, kecuali melalaikan. Melalaikan. Okey. Kalau tak melalaikan hukumnya harus. Kalau melalaikan hukumnya haram. Okey. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, "A'lanu nikahakum bid-dufuf." Iklankanlah majlis nikah kamu dengan gendang. Dengan gendang. Jadi bermaksud gendang boleh. Gendang boleh. Okey, satu. Yang kedua, pernah Nabi SAW tanya Aisyah. Aisyah bawa balik daripada majlis kenduri kahwin orang-orang Madinah, orang-orang Ansar Madinah. Okey. Lalu Nabi tanya, tak ada muzik ke dekat kenduri kahwin dia orang ni? Kata Aisyah, tak ada. Nabi kata, kenapa tak ada? Kan orang-orang Madinah suka kepada muzik. Orang-orang Madinah suka kepada muzik. Jadi ketika itu mengharuskan muzik tu boleh, Nabi tanya. Okay. Yang ketiga, sewaktu Nabi di Madinah, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi di rumah Nabi panggil penyanyi dan pemuzik lah, pemuzik. Okay. Lalu Abu Bakar datang, dan Abu Bakar marah anak dia Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kamu bawa perkara-perkara ni dalam rumah Nabi? Dan bila Nabi dengar Abu Bakar marah, Nabi keluar, Nabi kata, tak apa, biarkanlah, hari ni hari raya. Jadi hari raya ni boleh berhibur, boleh dengan muzik. Jadi maksudnya muzik, alat muzik pada asalnya hukumnya harus. Kecuali kalau dia melalaikan dan melampau batas, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Okey, satu macam tu. Jadi yang bertali dan bertiup, hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif bermaksud kita tak boleh jadikan sebagai hujah lah. Tapi kalau kita jenis orang yang warak ni maksudnya jaga agama sungguh-sungguh, boleh kita tak benarkan yang bertiup dan bertali. Tapi hukum asalnya hukumnya harus. Macam itulah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Ustaz, saya nak tanya pula tentang suara. Bagaimana Suara. kalau dengan suara wanita dikatakan satu aurat? Jadi bagaimana kalau dia mendendangkan suaranya di media sosial ataupun dia menyanyi di khalayak, maknanya lelaki dan perempuan pelanian jantina akan dengar lah. Jadi kita dengar suara tu memang merdu dan sebagainya, macam dia baca kasidah, baca Al-Quran, semua macam ada orang kata haram memperdengarkan suara tu pada lelaki yang bukan mahram. Macam mana tu Ustaz? Dia disebut oleh Dr. Al-Qaradawi dengan Dr. Karim Zaidan, so ulama Azhar lah. Dia sebut tentang perempuan ni menyanyi boleh. Boleh, kecuali jangan ada tiga. Ada tiga benda. Pertama, jangan ada lirik yang tidak dibenarkan. Ada unsur syirik dan memuja apa yang arak ke atau makhluk. Jangan. Okay. Yang kedua adalah tidak ada percampuran antara lelaki dan perempuan dalam majlis nyanyian tu. Tak ada percampuran antara lelaki dan perempuan dalam majlis tu. Okay. Yang ketiga adalah Allahumma salli, tidak melenggok-lenggokkan badannya. Tidak melenggok-lenggokkan badannya. Itu tiga je dia sebut tentang dalam kitab tu lah, tentang tiga benda tu. Okey. Suara perempuan dia sebenarnya bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat. Suara perempuan ni dia fitnah. Fitnah ni maksudnya kalau bawa kepada keburukan, bawa kepada fitnah, hukumnya haram. Tapi selagi mana tak bawa
kepada fitnah, Allah SWT hukumnya boleh, harus okey. Yang ketiga, Nabi pernah tegur seorang perempuan, okey. Dia bertanya soalan dengan Nabi SAW. Nabi kata, keraskan sikit suara kamu, jangan melenggok-lenggokkan suara kamu, sebab aku takut ada di kalangan kita ni ada lelaki yang sakit hatinya. Sakit hatinya tak boleh dengar suara perempuan yang macam tu sehingga menaikkan nafsu syahwat dia. Okey. Jadi kalau maksudnya benda tu timbul, lebih baik elakkan. Tapi dia tak adalah sampai hukum haram. Tapi dia kalau timbul, boleh membawa kepada maksiat atau apa, itu baru jatuh hukum haram lah. Itu hukum asal tentang perempuan yang menyanyi, itulah sebab tentang tu. Allah alam. Assalamualaikum Ustaz, sikit nak tanya. Okey. Suppose saat ni kan kita mengaji bersama kelas Quran ni dia campur dengan lelaki. Jadi kita baca tu dia dengar lah. Boleh tak? Yalah. Boleh, tak ada masalah. Untuk menuntut ilmu tak ada masalah. Untuk ilmu lagi okey. Yang suara perempuan ni dia tiga benda yang memang boleh. Yang pertama adalah bila dia menuntut ilmu, belajar ataupun dia mengajar. Yang kedua adalah jual beli. Tak boleh lah kalau kita jual beli. Ni berapa ni? Kita bawa syarat RM1. Itu syarat je. Sebab kalau nak cakap kan tak boleh. Nanti kan haram. Suara perempuan aurat tak? Jual beli boleh. Okay. Yang ketiga adalah jadi saksi. Jadi saksi kepada seseorang. Contohnya di mahkamah ke, qadi tanya ke, tu bolehlah dia keluarkan suaranya. Jadi dalam masalah menuntut ilmu ni belajar ataupun mengajar, lagi tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Boleh. Cuma Nabi kata janganlah melenggok-lenggokkan. Kita bukan melenggokkan suara sebenarnya kalau kita mengaji. Kita memperindah bacaan. Tapi ada seorang lelaki tak boleh dengar suara yang perempuan yang cakap, itu masalah lelaki tersebut. Masalah lelaki tersebut. Okey, jadi boleh. Cuma ada yang kita panggil warak tadilah. Yang sangat berpegang, tak nak timbul fitnah, tak nak apa semua. Jadi dia tak benarkan semua. Tu boleh. Tu pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau semua muslimah tak ada masalah. Kalau semua muslimah tak ada masalah. Okey, insyaAllah. Boleh. Ustaz Ahim, minta maaf curi masa sikit. Saya nak tanya pasal Jibril menyerupai sahabat Dihya Al-Kalbi tu. Pada setiap keadaan, setiap kali datang Rasulullah. Ya, pada setiap keadaan. Sahabat yang tu saja Ya, sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kan pernah dibentangkan wajah-wajah para Nabi sebelum ni, termasuklah wajah Jibril. Bila dibentangkan wajah Nabi Isa, kata Nabi SAW, wajahnya saling tak tumpah macam lelaki Bani Shanu'ah daripada Yaman. Okay. Bila dibentangkan wajah Nabi Musa AS, kata Nabi SAW, wajahnya saling tak tumpah macam Urwah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Bila dibentangkan wajah Jibril, dia kata wajahnya saling tak tumpah macam Dihya Al-Kalbi. Okay. Bila dibentangkan wajah Nabi Ibrahim AS, dia kata wajahnya saling tak tumpah macam sahabat kamu ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni mirip dan seiras dengan Nabi Ibrahim AS. Okey Ustaz, masa yang datang belah dada Nabi di usia 4 tahun tu, yang tu bukan Jibril lah yang datang. Jibril. Jibril. Malaikat Jibril membelah dada Nabi SAW. Masa tu bukan wajah sebenar Jibril. Bukan wajah sebenar Jibril. Masya-Allah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ustaz, assalamualaikum. Dia wajah sebenar dua je. Ya. Turun wahyu ni dengan Isra Mi'raj. Turun wahyu pertama atau wahyu yang lain-lain? Turun wahyu yang pertama. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, saya ada soalan last saya nak tanya. Ibunda kepada Rasulullah Aminah ketika wafat, dia beragama? Hanif. Maknanya Agama Nabi Ibrahim AS. bukan Islam. Islam tak datang lagi. Sebab saya ada baca wafatnya seorang ibu, jika dia bukan Islam, doanya tak sampai. Tak. Dia Allah SWT agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS. Hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan agama Hanif tu adalah agama Islam juga, agama daripada Allah SWT. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, insya-Allah.
Ya. Sorry nak tanya. Masa zaman kanak-kanak Rasulullah kan Buhairah ternampak tumpukan kecil awan di atas kepalanya tu kan? Ya, betul. Adakah tumpukan kecil awan tu sampai Rasulullah Nabi sampai meningkat dewasa hingga akhir hayat? Tumpukan kecil tu awan. Ya, itu keistimewaan Nabi SAW. Awan nipis sentiasa memayungi daripada panas matahari. Sehingga ada riwayat kata, sehingga ada yang kata Nabi ni tak ada bayang-bayang. Tapi sebenarnya Nabi manusia biasa, ada bayang-bayang. Macam mana Nabi tak ada bayang-bayang? Sebab awan nipis ni sentiasa memayungi Nabi SAW. Jadi bila awan nipis memayungi Nabi, tak ada bayang-bayang lah kan? Itulah istilahnya. Okey, bukan Nabi tak ada bayang-bayang, Nabi ada bayang-bayang. Terima kasih Ustaz. Maknanya itu salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Betul. Dia bukan mukjizat. Dia tu adalah kelebihan ataupun keistimewaan Nabi. Mukjizat ni dia senjata-senjata yang boleh melemahkan hujah orang kafir. Contohnya macam belah bulan, keluar air daripada celah jari Nabi. Itu dia panggil mukjizat. Tapi kalau awan nipis yang sentiasa memayungi Nabi SAW dipanggil keistimewaan Nabi. Hanya Buhairah saja yang nampak Ustaz. Semua orang nampak. Semua nampak awan tu. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Dia bukanlah awan tu rendah atas kepala je tak. Awan tu kat atas juga. Cuma kalau Nabi SAW jalan tu, awan tu sentiasa adanya memayungi. Dia bukan macam cerita Goku, apa nama? Cerita apa? Anak kita ni. Cerita apa, Mar? Keadaannya sama Ustaz kan. Goku. Dragon Ball Ustaz. Dragon Ball bukan. Dia awan tinggi juga, awan tu kat langit juga, ya, tapi dia sentiasa memayungi Nabi SAW gitu lah. Keadaan Rasulullah tu sentiasa berada dalam keadaan redup Ustaz kan? Ya, betul, redup. Baik Ustaz, kalau tak ada majlis lah ya. Kesian Ustaz nak berjaya. Boleh. Okay, insyaAllah. Boleh. Kita tutup. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Selepas ini pukul 5.15 petang kita ada bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin dengan pengajian tahsin Al-Quran. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Semoga Allah mempermudahkan perjalanan dan urusan Ustaz. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa